Gelap hari ni. Tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian dan kesyukuran kita hanya buat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pencipta alam. Tuhan yang menciptakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar, termasuk diri kita. Alhamdulillah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita yang tak pernah putus-putus, yang sangat banyak. Bermula daripada bangun tidur pagi tadi, sebab itu kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, syukur Allah telah menghidupkan kita sekali lagi untuk hari ini setelah Allah matikan kita semalam. Sebab tidur tu adik-beradik mati. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, 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 muslimin-muslimat semua. Kita bersyukur pada Allah SWT sekali lagi. Allah pertemukan kita pada hari Jumaat yang disebut sebagai hari sebagai Sayyidul Ayyam, minta maaf, ya. Sebagai Sayyidul Ayyam, sebagai penghulu kepada segala hari-hari dalam satu minggu. Hari Jumaat adalah merupakan penghulu kepada segala hari. Alhamdulillah, muslim-muslimat semua, sekali lagi hari Jumaat ini juga hari yang penuh keberkatan, dan Quran ini kita mulakan dengan awal pagi. Ini bagi saya lah, orang lain mungkin sudah berkuliah 2-3 kali dah kot sebelum berada pada kuliah subuh pada pagi ini. Bersama dengan saya, kuliah hari ini, pagi ini adalah anjuran daripada surah An-Nur, pasal 3A, Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas penganjuran pihak surau dan menjemput saya untuk bersama-sama dengan muslimin dan muslimat pada pagi ini. Alhamdulillah, muslim-muslimat semua, saya nampak dah ramai. Alhamdulillah, tapi belum share lagi kalian. Dah, ya. Okey. Saya nampak jadi dari segi skrin dia tak bergerak, cuma saya nampak wajah-wajah yang ada di depan tu. Saya nampak Maznah daripada tadi lagi. Saya nampak Aleha. Ya, saya nampak, saya pun tak ini sebab saya dah lama tak pakai tab ini, ya. Nampak gayanya dia tak naik. Dia tak naik nama orang, ya. Saya minta maaf banyak-banyak muslim-muslimat semua. Dan tak boleh nak menegur, nak menyapa lah. Sebab memang tak naik langsung hak saya. Hak tu naik dah, ya? Oh, yang tu naik, jadi okey, ada Umi Rokia. Ada yang saya nampak. Ya, tiada. Okey, alhamdulillah, tak apalah. Tidak menjadi masalah, tak sebut kan muslimin-muslimat semua, cuma dia tak naik dia punya skrin tu, tapi saya hanya sekadar baca nampak yang atas tu saja. Tak apa muslimin-muslimat semua, yang penting kita dapat berkuliah bersama.
Allah beri kita lagi kekuatan, beri kesihatan, beri keafiatan, dan paling penting ialah Allah masih beri hidayah kepada kita lagi untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Jadi minta maaf sebarang komen saya tak boleh baca, ya Allah. Tak apa. Okey, kita masih untuk kuliah subuh bagi saya yang lebih kurang sebulan sekali. Kita pakai akhlak seorang Muslim, telah dikemas kini dalam bahasa Malaysia yang asalnya telah ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali. Okey, dari segi suara pun saya tak tahu macam mana, okey ke tidak ya. Clear ke tidak ya. Macam mana lah ya? Tak jelas ke? Okey, memang saya tak boleh nampak. Saya tak boleh nampak. Okey. Dari segi AV okey boleh macam mana, apa dia lah? Suara saya nak tanya AV okey ke tidak, tu aja. Sebab saya tak dapat apa-apa komen dari segi suara ke apa ke, saya tak dapat komen. Jadi tak apa. Kalau kata okey, terus saya jalankan. Okey. Hari ini kita nak tengok bab yang ke-9. Saya ada lagi yang sebelum itu mungkin janji dan sebagainya. Tapi saya ambil tinggal sikit lagi. Saya ambil bab ikhlas. Ikhlas sangat penting kepada setiap individu sebagai hamba Allah. Sebab Allah hanya menerima yang ikhlas saja daripada hamba-hambanya. Allah tidak melihat pada rupa paras kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak melihat pada rupa paras kita, tapi Allah melihat tentang hati kita. Bagaimana hati kita ikhlas ataupun tidak. Jadi bal yanzuru ila qulubikum. Bahkan Allah melihat apa yang ada di hati kamu, masya-Allah ya. Jadi insya-Allah kita ikhlaskan diri kita dalam beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan diri kita dalam melakukan segala apa yang walaupun kita nampak macam bekerja macam cari duit untuk kita makan rezeki kita, tapi dalam arti kata yang lain kita bekerja ikhlas lillahi taala, pahala kita dapat, duit kita dapat. Ya Allah ya. Allahu akbar. Baiknya Allah Subhanahu taala. Boleh penting kita dapat pahala, rezeki kita dapat menyara untuk anak isteri kita ya. Ikhlas. Kita baca dia punya apa penulisan dia. Dorongan yang membuat manusia suka bekerja berbeza-beza. Ada yang suka berusaha memperbaiki mutu pekerjaannya tanpa menghiraukan penat lelah. Jadi ada orang dia suka dalam dia bekerja. Manusia ni berbeza-beza. Ada orang bila dia buat kerja, dia akan berusaha memperbaiki supaya tak kisah penat lelah ke, tak kisah. Dia tak kisah. Ada yang suka berusaha memperbaiki mutu pekerjaannya tanpa menghiraukan penat lelah. Dia tak apa, benda tu dia akan boleh buat. Dia akan berusaha. Bila dia bekerja, dia akan berusaha bersungguh-sungguh, masya-Allah ya, tanpa menghiraukan penat lelah. Kita ni buat kerja sikit dah mengadu penat, dah mengadu lelah. Nak banyak dapat pahala, maka lakukanlah dengan ikhlas kita lillahi ta'ala. Ada dorongan yang jelas dapat diketahui semasa dia bekerja, dan ada pula yang tersembunyi di dalam jiwanya. Orang itu mungkin tidak menyedari bahawa dorongan itulah yang mendorongnya mengerjakan sesuatu, dan tanpa adanya dorongan itu dia tidak akan melakukan sesuatu. Jadi ada orang dia kata di sini ada dorongan tu jelas dapat kita lihat. Sama ada mereka ni buat kerja tanpa mengira penat lelah, tapi yang penting ialah dia mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ada orang dia buat kerja kalau orang tengok aja, kalau orang tak tengok dia tak buat. Ada orang dia solat bila ada orang saja, bila tak ada orang dia tak buat. Bukanlah kita kan, kita ni tidak muslimin-muslimat semua, tapi maksud saya orang lain. Nampak ada jugalah sikit-sikit ya. Khairul Bariyah. Nampak apa ya? Sorry. Apalah.
Lihat tu lepasan 2 kat saya. Sebab saya rasa macam nampak ramai tapi saya tak nampak nama-nama ya. Okay, saya nampak ada Anita Dalip, ada Zalia Zainal, ada Rafi'ah Ismayadi, ada Umi Rokiah dan Maznah orang yang paling awal tadi. Kita ada Yanti, ya, okey. Kita ada Rani Idris, kita ada Jamalia, saya ada, Masya Allah. Kita ada Aziz Ramli. Okey, Allah buku apa? Sorry nak teronok sangat Aziz. Lupa nak cakap buku apa. Ya, tak cakap dah tadi. Akhlak seorang Muslim. Kita berada pada muka surat 127. Opah. Alhamdulillah. Opah ada ni Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Rasa meriah sikit bila boleh nampak nama-nama sahabat-sahabat. Rosa, nampak ada Mama Ya Hashim, Liza, Masya Allah. Lain okey, clear dari ceras. Alhamdulillah. Terima kasih Liza. Terima kasih banyak-banyak. Syukur pada Allah SWT. Okey. Jadi, ada dia kata di sini, ada orang dia buat kerja, dia tak kisah. Dia akan buat. Selagi dia kata, selagi dia terpoleh kejayaan, dia akan berusaha. Tanpa orang melihat pun tak apa. Tak kisah orang tengok. Tak kisah bos tengok. Tak kisah mak ayah tengok. Tak kisah suami tengok ke tidak. Suami puji ke tidak. Tapi yang penting dorongan dia buat kerja itu. Dorongan dalaman yang kuat. Di mana dalam mencari keikhlasan. Masya Allah. Sebenarnya kita lega Ustazah dapat tengok kita. Alhamdulillah. Tak bergerak langsung. Tab saya ni dah lama saya bagi dia rehat. So, hari ni bagi dia buat kerja balik kan. Nak kata bukan baru jumpa. Memang jumpa ya. Tapi saja tak gunakan dia. Dan lagi pula tab ini hanya untuk wifi saja. Jadi rupanya tak naik nama dia. Tu dia kerja dia. Tak apa. Tak ada masalah. Walaupun terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua. Yang dapat bersama kita pada pagi ini. Okey. Dia kata naluri manusia yang sebenarnya adalah menjadi ukuran tingkah laku seseorang. Kita dapat mengetahui dari gerak-gerinya seseorang yang ada di hadapan kita. Apakah dia melakukan sesuatu pekerjaan kerana terdorong oleh kecintaannya pada diri sendiri, ingin selamat, ingin beroleh kekayaan, ingin dikagumi atau ingin menonjolkan dirinya. Ada juga barangkali kadang-kadang kita boleh baca, kadang tak boleh baca juga ya. Masa. Jadi dia kata ada orang, kita dah nampak daripada gerak-geri dia bila dia buat kerja. Dia nak apa? Nak orang puji ke? Nak mendapat kemasyhuran ke? Nak mendapat pangkat ke? Ada kita nampak ya. Tapi ialah kita sendiri pun kadang-kadang macam tu juga bila bekerja dah. Nak apa? Nak pangkat. Nak apa? Nak gaji. Nak apa? Nak pujian daripada bos. Nak apa? Nak pujian daripada sahabat-sahabat yang berada keliling kelalang kita ya. Tapi Allahu Akbar ya. Ingat rugi saja semua perkara tu. Betul tak? Rugi kita buat tapi tanpa ya. Tanpa ada niat ikhlas kita lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Okey, tingkah laku seseorang dapat diketahui perasaannya ketika dia mengkagumi sesuatu, membenci, meniru-niru dan perasaan bangga yang ada padanya. Tu lagi satu hal penulis buku ni kata tingkah laku seseorang dapat diketahui perasaannya ketika dia mengkagumi sesuatu. Membenci, meniru-niru dan perasaan bangga yang ada pada dirinya. Kan? Itu ada membenci sesuatu, menyukai sesuatu, kadang-kadang melampau. Kadang-kadang melampau dia punya. Kalau dia benci, kalau dia suka sangat. Dan juga ada juga kita tengok macam mana keadaan dirinya. Dia suka dirinya dipuji, bangga dengan kejayaannya, bangga dengan kejayaan ataupun apa yang dia miliki. Allahu Akbar. Muslimin semua. Apakah ada pada kita keadaan-keadaan itu? Waliyahzubillah ya. Sudah kita minta Allah jauhkan ada pada diri kita. Tapi itulah ya, susah nak capai satu rasa hati
mesti dalam hati kita rasa ikhlas benar-benar lillahi ta'ala. Kan? Sembahyang kita pun gitu juga. Ya tak? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, 2 kadang. 2 kadang kita ni, ya tak? Memang rasa dapat kita rasa ikhlas, kita dapat buat. Ada rasanya Allah, malaya-laya, jauh entah ke mana-mana. Nah itu macam-macam perasaan, macam-macam gambaran datang dalam hidup kita, ya Allah. Ya? Masa solat tu. Luar solat tak ada pula. Banyak sangat kita ingat. Betul tak? Bahkan kadang-kadang tak ingat pula di luar solat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya? Itulah keadaan muslimin-muslimat semua. Nampaknya tak nak bergerak juga dia yang dia pula dah. Handphone ni tak nak gerak. Tak apa. Menurut Islam, nilai sesuatu pekerjaan bergantung kepada watak pendorong yang membuat orang itu ingin mengerjakan sesuatu. Bergantung kepada watak dia. Bagaimana nak buat sesuatu. Dalam Islam, bergantung. Orang tu nak buat sesuatu tu kenapa? Bergantung. Nampak tak kisah. Manusia tak nampak. Tapi gerak-geri dia kadang-kadang kita dapat jugalah merasakannya. Allahu Akbar. Tak gerak dia. Tak apa dia. Okey, Rani. Ada Rani belum macam-macam ada fikiran masa solat. Masalahnya tak masa solat tak ada pula rasa macam-macam, ingat macam-macam tak. Itulah masalah kita lah muslimin-muslimat semua ya. Jadi Islam pengukurannya satu. Bergantung pada yang satu itu. Kamu buatlah apa keadaannya pun, tapi yang ni paling penting. Tetapi niat ikhlas tidak tidak menghalalkan cara. Walaupun niat kita baik lillahi ta'ala. Tak, niat tidak menghalalkan cara sekalipun niat kita itu baik, Masya Allah. Itu masalah lagi ya. Niat tidak menghalalkan cara sekalipun niat kita baik. Cara tak baik, niat ikhlas lillahi ta'ala, tak mungkin kita akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Niat ikhlas dan cara juga mesti bertepatan dengan kehendak syarak. Kita ni kan selalu cakap, alah tak apa, janji penting, hati ikhlas. Ya, tapi buat tak betul, tak kena juga Dulu-dululah, bukan cerita sekarang. Dulu orang ni dia tak nak pakai tudung tak apa, janji hati dia ikhlas lillahi ta'ala. Tak pakai tudung pun tak apa. Allah tak nampak. Orang tak nampak tak apa, hati ikhlas. Tapi luarnya tak pakai tudung, tak menutup aurat Jadi semua itu tak boleh Niat baik, ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti perbuatan kita itu menepati dengan kehendak syarak ya. Okey, saya nampak ada Suhilia Saleh. Okey terima kasih banyak-banyak pada semua sahabat-sahabat yang bersama sebagai penguat semangat pada saya lah. Bercakap di skrin tak ada orang, bayangkanlah rasa perasaan kita itulah keadaan. Allahu Akbar. Macam-macam. Tak apa, insya-Allah saya juga mengharapkan di pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini, saya juga ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah kita ada Badaria. Okey. Kecil pula tulisan hak leha. Macam-macam lah, semua tak kena leha kata. Sorry dah tak kata apa, saya yang kata. Tapi kita baca perenggan yang sebelum kita setuju. Menurut Islam, nilai sesuatu pekerjaan bergantung kepada watak pendorong yang membuat orang itu ingin mengerjakan sesuatu. Bergantung kepada apa yang dia nak buat. Apa yang mendorongkan dia tu, kenapa. Macam saya kata tadi lah, ada orang rajin bekerja sebab nak naik pangkat. Ada orang rajin bekerja supaya dapat pujian daripada orang atasannya sebagai contoh. Ada orang kuat beribadat pada Allah SWT supaya sahabat-sahabat kata kat dia kuat beribadat. Tapi sebab itulah muslim-muslimat dalam Islam, hak wajibnya tak banyak. Hak sunat banyak. Hak sunat itulah yang Allah suruh kita rahsiakan. Kalau kita rahsia seperti tidak datang rasa riak, tak rasa tidak ikhlas lillahi ta'ala Jadi okey, siapa dia? Latifah Usman Jamalia.
Telefon nak kena beli baru lah tu. Kalau dah macam-macam buat hal kan. Orang pun macam tu juga. Kena tukar ya. Kena ubah diri insya-Allah ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan Mekah ke Madinah, saya dah pergi ke lain ya. Kadang-kadang ada orang yang memberikan hadiah kepada orang lain kerana dia ingin menanamkan budi atau hendak menarik simpati kepadanya. Ada juga yang memberi hadiah kerana dia ingin membalas budi yang pernah diterimanya dari orang lain. Ya. Ada orang, Masya Allah, dah nampak baru ada. Khairul Bariyah, Zaliha Zainal, Umi Salwa. Allahu Akbar. Okey. Saya pun dah mula macam dah bergerak. Tadi dia macam dia macam dia block sedikit. Okey. Jom kita tengok lagi. Kadang-kadang ada orang yang memberikan hadiah kepada orang lain kerana dia ingin menanam budi, nak buat baik, atau hendak menarik simpati kepadanya. Atau ada juga yang memberi hadiah kerana dia ingin membalas budi yang pernah diterimanya dari orang lain. Jadi macam-macam keadaan. Ada orang bagi hadiah nak balas budi. Ada orang bagi hadiah kerana saja ingin menanam budi. Yang satu nak menanam budi, nak berbudi. Ada orang nak membalas budi. Itu. Jadi ada juga yang bagi hadiah nak menarik simpati kepada dirinya. Supaya orang tu pandang dia gitu, gini. Orang tak membenci dia, orang sayang dia, simpati. Faridah Jamaluddin. Jadi maknanya, okey, nampak ada Mas Liza. Jadi, bila dia buat sesuatu tu, tengok apa yang mendorong dia buat. Contoh dia sebut di sini, dia bagi hadiah kenapa? Kerana nak dapat sanjungan atau pujian. Kenapa dia bagi hadiah? Nak berbudi. Nak buat baik dengan orang. Hak mana betul? Nak berbudi, nak balas budi, ataupun nak menarik simpati. Saya rasa yang nak berbudi itulah. Yang nak buat baik, tak apa. Kerja dia memang dia buat baik. Dia tak kisah. Orang balas ke, orang tak balas ke, orang puji ke, tak puji ke. Yang penting dia mengharapkan pujian itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Bukan senang ya. Okey, saya nampak ada Saira. Okey. Khairul Bariyah. Mas Liza ada. Okey sorry. Kita terus pergi. Jadi kenapa kita buat baik? Apa yang mendorongkan kita buat baik? Sebagai salah satu daripada tuntutan agama. Sebab buat baik ni tuntutan agama. Ya tak? Bagi hadiah pun tak apa. Bukannya satu benda yang semestinya salah. Bagi hadiah. Tapi cuma bila bagi hadiah, dia ada macam-macam. Ada orang buat tu kerana nak berbudi. Nak buat baik. Ada orang kerana nak balas budi. Orang ni pernah buat baik dengan dia. Lepas tu dia bagi hadiah. Kan? Tengok. Beza dah. Bagi hadiah kerana berbudi. Bagi hadiah kerana nak balas budi. Atau bagi hadiah kerana nak mendapat simpati. Atau nak dapat sanjungan daripada orang lain. Daripada orang tu ke. Nak dapat simpati daripada dia. Kita minta tolong dengan dia. Bila kita bagi hadiah, itu sebagai nak dapatkan simpati daripada. Ada, ada udang di sebalik mi. Ceritanya dah. Dulu orang tua kata ada udang di sebalik batu. Orang sekarang ni macam-macam ikut suku dia je dah. Ada udang di sebalik Maggi. Boleh juga kan. Tak apa, itu saya ada sekadar gurau saja muslim-muslimat semua. Tapi nak ceritanya, tengok. Apa yang ada di hati kita. Orang tak tahu. Tapi bila kita bagi hadiah, ada kemungkinan. Oh ni memang dia jenis orang baik. Tak kisah. Orang puji ke, orang tak puji ke. Orang bayar balik ke. Orang balas balik ke. Dia tak kisah. Tapi ada orang, bila dia buat baik, dia nakkan balasan. Sampai hati. Banyak dah aku buat kat dia baik. Tapi langsung balas pun tidak. Terima kasih pun tidak. Gitu ya. Jadi, bagaimana harapan kita? Bagaimana kita punya perasaan bila kita buat sesuatu, apa dorongan yang membuatkan kita buat itu? Contohnya muslimat pagi ini, apa yang mendorongkan kita untuk bersama-sama dalam kuliah? Sedangkan banyak kerja nak dibuat, menirah, banyak kerja nak buat itu, nak buat ini, tapi duduk sekejap untuk
mendengar, untuk menghadiri majlis ilmu. Ataupun hanya sekadar nak dapatkan pujian pada kawan-kawan. Oh, dia pun datang tau. Dia hadir tau. Dia hadir. Dia selalu ada. Nama dia selalu naik. Tak naklah macam tu kan. Nama tak naik pun tak apa. Yang penting kita buat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Payah kan? Hati yang sekecil, yang sehalus tu bercabang-cabang. Macam-macam. Kita bagi nak dapat balasan, pergi dengan balas budi, kita bagi tu kerana memang kita suka buat benda yang baik. Tanpa ada apa-apa pun, memang kita suka. Apa kata Umi? Ikhlas tidak mengharap pujian, tidak mengharapkan terima kasih daripada manusia. Nur Susilawati. Okey, tu Umi. Itu yang paling mahal harga, tanpa mengharap apa-apa, ya. Tapi Nabi kata, okey, Yanti nak bersama Ustaz Yanti kata. Alhamdulillah, ya. Kenapa kita pagi macam ni dah? Nak bersama, nak belajar, nak dapat sedikit ilmu, nak dapat sedikit panduan, ataupun barangkali nak cuba apa yang ada pada kita. Barangkali ada kekurangan, barangkali ada kesilapan yang pernah kita buat, ya. Baiti, Farida, Lis Daud. Yes, betul Lis, okey, ya. Sabariyah Muhammad Zain. Ada yang dah ada yang tak ada lagi di skrip ni. Tapi nak ceritanya muslim-muslimat semua, itulah. Bila kita buat kerja, kenapa? Apa yang mendorongkan kita buat sesuatu? Apa yang mendorong kita bagi hadiah kepada orang? Memang just semata-mata kita nak buat baik. Kerana tuntutan buat baik ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perintah daripada manusia. Dan setiap perkara yang baik kita buat, maka insya-Allah janjinya adalah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat kita buat lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap satu perkara akan dinilai berdasarkan pada niat dia. Kalau baik niat dia, baiklah. Kalau niat nak dapat pujian, maka dia akan mendapat pujian. Itulah. Dia kata, kadang-kadang ada orang yang memberikan hadiah kepada orang lain kerana dia ingin menanam budi. Kita tanam dulu budi sekarang, nanti kita boleh tuai. Nanti dia tolong kita, hari ini kita tolong dia, nanti esok-esok dia tolong kita. Tak boleh juga kata macam tu, tahu. Itu tak ikhlas. Fauziah Arsyad, bila kuliah Tokku 2-3 hari lepas, sahabat-sahabat terlepas ini kuliah Tokku, sahabat untuk bersama, Masya Allah, jawab Maria Muhammad, majlis kuliah untuk dapat ilmu Ustazah. Yes, macam tu lah. Mana orang tak tahu, kita yang tahu. Dorongan bila kita nak buat baik tu, nak buat satu perkara, mesti ada datang daripada dalam ini. Kenapa? Yang paling penting, kenapa nak buat? Tak? Bila kenapa nak buat tu, itu sangat penting, ya, muslimin-muslimat semua, ya. Okey, penting lillahi ta'ala. Hak lain-lain tu memang kita boleh dapat bila kita buat baik. Orang akan puji, betul tak? Orang akan puji, dia tak puji pun tak apa. Tapi selalunya manusia ni, dia akan kenal budi orang. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Kan? Jadi gitulah keadaannya. Nurmadia, janganlah mencara buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, ya. InsyaAllah. Memanglah kita cakap boleh kan, muslimat semua, tapi dia bercabang-cabang. Bila buat tu, kita buat tu, bila datang dia nak buat tu, kenapa? Dah. Ini aku tolong dia, nanti dia tolong kita. Sebab kita tahu dia seorang yang berpengaruh. Dia ada jawatan. Contoh. Ini saya buat sebagai contoh. Dorongan bila kita nak buat baik tu, datang bila kita nak buat tu, terus datang. Macam muslim-muslimat hadir majlis ilmu, mungkin tak adalah rasa nak dapat apa-apa. Betul tak? Maksud saya, tak adalah nak pangkat dan sebagainya. Sebab itu dah tak ada masalah. Dan saya pun tak mampu nak bagi apa-apa. Tapi, salam, perlu ke ikhlas masa memberi atau apa jua kerja berulang-ulang kali kata untuk meyakinkan yang dia ikhlas? Saya rasa
tak perlu banyak kali. Tak perlu banyak kali. Okay, kadang-kadang tu ikhlas tak? InsyaAllah. Kita pun tak tahu. Nanti bolak-bolak balik hati kita, nanti kita tak tahu kan? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mengizinkan perasaan ikhlas itu berkekalan sampai bila-bila. Mudah-mudahan. Kita tak nak. Ada masa kita ikhlas, betul? Bila ada hal kita apa sikit, dia tak balas kita ke, dia tak tegur kita ke, dia tak ajak dia ke rumah dia ke, kita mula kata, sampai hati. Dulu aku tolong dia. Tapi bila dia dah senang sekarang ni, dia lupa kita. Tu kan? Jadi kita buat baik dulu rupanya, nak mengharapkan balasan. Jadi bila kita ungkit macam tu, 20 tahun kita berbudi. 20 tahun kita buat baik pada dia. Hilang. Ya? Muslimat semua. Nur Cahaya, Nur Madiah binti Jamil. Bagi contoh muslimat. Kita tengok ya, macam kita buat baiklah dalam keluarga kita. Kita bantu suami kita. Memang masa kita buat tu memang kita ikhlas. Nak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila lama-lama dah, bila kita buat baik kat dia rupanya, dia balas kat kita tu tidak sebagaimana kita nak. Benarnya kita rasa ikhlas termasuk bagi kita tolong dia, kita kesian kat dia. Tu pun kesian kat dia tu pun ada sebab juga dah. Jadi kita kesian kat dia, nak naikkan diri dia lagi biar dia belajar lebih tinggi lagi. Sebab kalau tidak nanti dia dipandang. Al-maklumlah kadang-kadang adik-beradik sebelah kita tu semua berijazah. Semua belajar universiti. Semua dapat master. Semua ada yang dapat PhD pun. Contoh. Ya. Jadi bila suami kita masuk dalam keluarga kita, dia tak memiliki walau ijazah pertama. Contoh. Ya. Jadi kita pun suruh dia belajar. Akhirnya dia berjaya. Tapi rupanya budi baik kita tu dia tidak balas dengan kebaikan. Habis apa dia buat apa? Rupanya dia dapat cari orang lain. Sambil dia belajar tu, dia jumpa dengan perempuan dan dia kahwin. Masya Allah. Astagfirullahalazim. Masya Allah ke astagfirullahalazim. Itu pun satu hal juga kan. Jadi ceritanya, bising tak bising kita orang perempuan ni? Bising tak bising kita sebagai isteri? Ikhlas tu. Mula-mula bagi tu ikhlas. Dah. Tapi bila jadi macam tu, kita akan ungkit. Jadi sahabat kita bertanya tadi, perlu tak kita ulang? Pada saya, tak perlu ulang banyak kali. Tak perlu ulang. Kita cakap, Ustaz saya ikhlas ke bagi kat saya ni? InsyaAllah, kalau Allah izin. Kenapa sebut insyaAllah? Macam tak yakin. Kita tak tahu akan datang berubah hati kita. Tapi kita mengharapkan supaya kita dapat buat dengan ikhlas. Dan kita tak ingat apa kebaikan kita pada orang. Tapi yang kita kena ingat, kebaikan orang kepada kita. Tapi kebaikan kita pada orang, kita tak perlu ingat. Bila kita ingat tu, ada masalah tu. Dia ingat kita baik, tapi dia tak balas kita. Betul tak list? Itu yang tak nak. Masya Allah. Payah Payah hak lain boleh. Nak ubah yang lain mudah. Tapi nak betulkan hati ini sangat susah. Tapi yakinlah, percayalah, Allah hanya menerima yang baik ada dalam hati kita. Hak tak baik, tak ikhlas, semua akan ditolak. Saya ingat satu hadis kursi. Okay, Aziz Ramli. Bising juga bila ada ilmu, kita tak apa? Kita tak tapi tetap bila ada ilmu kita tak marah agaknya. Tapi tetap sedih bunda. Ya betul. Aku ke mana-mana pun kita ada ilmu, kita ikhlas, tapi sedih. Tak apa sedih, apa tak sedihnya Aziz. Kalau boleh contoh tu tak nak buat. Dulu tak pernah buat lah kalau suami saya kahwin. Tak nak buat contoh, tak buat contoh. Sekarang ni dah dia tak ada tu, bolehlah buat contoh. Buat contoh orang lain tak boleh tau. Nanti balik bergaduh ustazah buat contoh-contohnya. Ni Aziz ke gini. Contohnya lah ya. Contoh Munirah rasanya tak boleh kot. Tak apa. Munirah buat baik dengan mak dia. Adakah dia mengharapkan apa? Semuanya sangat penting ya. Dorongan yang ada di hati kita bila nak buat tu apa? Terdetik di hati. Jadi hak kita, saya takut tak dari segi ulang tak perlu ulang. Cukup dia kata insya-Allah. Ya, saya ikhlas ni betul ikhlas. Tak ada lah. Tak perlu macam tu. Ya. Atik, Azizat,
Minukia, ingat budi orang kepada kita, tapi perbuatan kita kepada orang jangan diingat. Jangan diingat dan jangan diungkit-ungkit. Jangan ingat, bila tak ingat tak apalah, tak ada ungkit dah. Jangan ungkit. Jangan ingat hak budi orang, budi kita pada orang, tapi ingat budi orang kepada kita yang mana kita nak kena membalasnya. InsyaAllah. Okey. Islam tidak menganggap pemberian itu sebagai sedekah apabila dirinya punya sifat-sifat buruk atau sesuatu itu dilakukan tidak kerana Allah. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sambil berkata dengan lidah, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan pada kamu kerana Allah SWT semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan daripada kamu atau ucapan terima kasih. Maknanya bila kita buat baik tu, dalam arti kata, macam mana nak faham ayat ini? Surah Al-Insan ayat 9. Surah kecilnya dia punya Al-Insan. Betul. Surah Al-Insan. Okey, sabar Sulaiman. Satiman. Okey. Dia kata sini, Islam tidak menganggap pemberian itu sebagai sedekah apabila dirinya mempunyai sifat-sifat buruk atau sesuatu itu dilakukan tidak kerana Allah. Sebagaimana firman Allah SWT telah berfirman, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah SWT semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan daripada kamu ataupun ucapan terima kasih. Maknanya Allah beri kepada kita muslimin-muslimat semua. Allah tidak mengharapkan apa-apa daripada kita. Tak apa dah ada dah. Makna Allah mengingati pada kita sambil berkata dengan lidah atau dengan hati. Sesungguhnya kami beri makan kepada kamu kerana Allah SWT semata-mata. Maknanya kita dengan lidah dan dengan hati berkata. Dengan lidah atau dengan hati berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Yang tu hak bagusnya. Okey, Kak Jamna. Okey. Seterusnya dalam surah Al-Lail, saya baca maksud dia saja. Okey. Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya, sedang dia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas, hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan demi sesungguhnya dia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkannya. Masya Allah, ya. Itu yang patutnya ada pada kita, kan? Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Ya, dalam harta kita ada kekotoran kadang-kadang, ya. Jadi kita bersihkan diri kita, bersihkan harta kita. Bersih diri, mana supaya tidak ada sebarang kecacatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Hak yang manusia tetap ada kecacatan, tetap ada kelemahan. Tapi kita cuba bersihkan keburukan-keburukan yang ada pada kita. Sifat tamak, sifat haluba, sifat sayang ke harta, sifat merasakan duit ni kita punya, harta ni kita punya. Bukan orang lain, aku buat kerja penat-penat. Dah, sebagai contoh lah, kan. Kalau bercakap tu dia banyak pula keluar, kan. Tapi kita ni bukan mengharapkan apa-apa, ya. Manusia tak balas pun tak apa. Tapi yang kita berharap ialah hanya keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Dan demi sesungguhnya dia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkannya. Karena di hari akhirat dia akan ada balasannya. Tapi yang tak naknya dia mengharapkan balasan manusia. InsyaAllah muslimin-muslimat semua. Kita memang hari-hari lah kalau kita kata. Hari-hari kena
azam, tekad yang baru, niat ikhlas lillahi ta'ala. Sebab dia akan bertukar-tukar, dia silih berganti, aku suka. Tak? Allahu Akbar. Berjalan dalam diri kita. Orang tak tahu. Nampak muka dia macam ikhlas orangnya. Bila dia bercakap, kita rasa ikhlas keluar daripada mulut dia. Tetapi kadang-kadang tu keadaan-keadaan yang tak diingini, yang saya katakan tadi, mungkin mudah berlaku, singgah dalam hati kita yang sekecil saja. Tapi itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita mengharapkan balasan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat adil, yang sangat tepat, yang pasti akan memuaskan hati kita. Kalau manusia balas, nak macam mana sangat. Sebab manusia macam kita juga, takkan dia boleh bagi lebih daripada apa yang ada pada dia, betul tak? Tak mungkin, ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Semoga Allah sentiasa semoga kita dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kata Faridah Jamaluddin, ya. Okey, kita tengok sikit lagi. Untuk menerangkan untuk menenangkan hati dan menjamin agar hati kita jauh terpelihara dari perkara yang buruk, Rasulullah SAW telah menegaskan semua, saya baca maksud dia, hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semua perbuatan tergantung kepada niatnya dan setiap orang hanya memperolehi apa yang telah mereka niatnya. Ya, betul itu, ya. Tak ada inilah, ya. Ikhlas ibarat semut hitam di dalam batu yang hitam. Betul, kecil. Tapi sangat bernilai. Seperti semut yang hitam, cantik di batu yang hitam. Dahlah hitam. Biar tu hitam. Di batu yang hitam. Dalam gelap malam yang hitam. Jadi semuanya. Tapi kita susahnya nak dapat. Tapi benda tu ada. InsyaAllah kita boleh dapat. Yang kena sentiasa mengamalkan. Cuba. InsyaAllah. Ya. Apa aku buat ni sebenarnya, aku bagi ni bukan aku punya pun. Allah yang punya. Kalau kita ingat Allah yang punya, semua Allah punya. Kalau kita tidak ada rasa, ya, kita buat pun lillahi ta'ala, jadi semuanya Allah punya. So, tak ada rasa, kita rasa banyak dah kita bagi kat dia. Dah lah. Tak payahlah pula. Tak balas budi pun. Terima kasih pun dah. Allah Akbar. Itu panggil-panggil lama kita. Panggil masa jahiliyah, ya, masa-masa jahiliyah dulu. Masa itu kita tinggalkan. Benda macam kita tinggalkan sikit sebanyak, ya. Sebab kita buat baik itu adalah lillahi ta'ala. Bila kita ngungkit, habis cerita. 10 tahun kita buat baik, habis licin dengan hanya sikit saja, ya. Maryam kata sentiasa bersangka baik. Tak apa, kita buat baik, Allah yang akan balas. Allah yang akan balas dengan seadil-adilnya, dengan setepat-tepatnya, yang pasti akan memuaskan hati semua makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Manusia balas, mungkin bagi orang yang balas tu dah rasa banyak dah. Tapi sebenarnya sikit lagi bagi orang yang menerimanya. Dan macam-macam lah. Okey, jangan diamat desa. Ayuan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah, ya, saya habiskan hadis ini sebagai menutup kuliah kita pada pagi ini. Sebab saya ada pula satu kuliah lagi jam 9 pagi untuk bergegas ke tempat kuliah nanti, tempat lain, ya. Ini tak apa kat rumah, ya. Jadi barang siapa yang hijrahnya iaitu niatnya tertuju pada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun pada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya atau niatnya untuk memperolehi perkara dunia atau untuk mendapatkan wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun kepada apa yang dia niatkan. Dia begitu kenapa? Sambil lah nak cari bakal. Kokok lah dapat bakal isteri ke. Kokok dapatlah bakal suaminya dah. Hijrah dia tu. Yang tu tak boleh. Jadi jelas Rasulullah SAW menjelaskan perkara ini supaya di hati para sahabat bila berhijrah lillahi ta'ala, kerana Allah dan Rasul. Bukan kerana yang lain. Kerana nak kahwin ke, kerana nak dapat harta ke, nak dapat nama ke, gelaran ke, dan sebagainya. Tidak ada, ya. Memanglah hadis ini kita hadar dah pun. Tapi ya Allah, tentang hati kita, masalah yang jadi masalah muslim. Hati itu sangat payah, ya. Kita ada Badariah Ismail, Jamna, Zaliah Zainal, Jamaliah Mak Desa.
orang yang musafir dari Mekah ke Madinah untuk berbagai tujuan, maka niatlah yang membezakan mereka antara orang-orang yang berhijrah dan orang yang bermusafir tetapi perbuatannya itu adalah sama. Buat sama. Macam kita pergi buat umrah. Minta maaf ya. Kita pergi buat umrah. Kenapa? Lillahi ta'ala ataupun nak nunjuk-nunjuk kita ni ada duit, tiap-tiap tahun pergi 3-4 kali setahun kita boleh pergi. Waliyahzubillah. Ya. Perbetulkan niat masing-masing. Saya pun sama. Perbetulkan niat. Saya kata, oh dia banyak duit. Sebab tu dia boleh pergi. Kita ni tak ada duit, mana boleh pergi. Kan? Nah, jadi, apa yang ada dalam hati kita. Tapi kita pergi tu kenapa? Tujuan yang mendorong kita pergi tu kenapa? Jadi, dorongan itulah yang ada dalam hati kita, yang insya-Allah kita akan perbetulkan. Tak kisahlah nak pergi umrah ke, nak pergi mana-mana ke, tapi nawaitu kita kenapa. Tapi kalau tempat lain tak rasa sangat, kalau tak betulkan niat pun tak apa. Dah. Tapi kalau nak pergi Mekah ni, kalau tak betulkan niat, ruginya yang ada yang kita akan dapatkan. Sebabnya kita dapat belanja banyak. Kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan sahabat anda, itu tak kisah lagi. Tinggalkan anak, tinggalkan pasangan kita kerana nak pergi buat umrah. Kenapa? Nak mendapat, nak mencari mardatillah, nak perbetulkan barangkali kau ada salah dan silap, dan barangkali niat kita juga supaya kita nak menambah ibadat-ibadat kita dengan lebih baik lagi. Tidak Badariyah Cik Su, ya. Kita ada sahabat-sahabat kita yang ramai, insya-Allah ya. Dan naik dari Baitillah gambar kat tepi tu. Allahu akbar ya. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang kita terpaksa tempiskan hak yang tak baik tu datang silih berganti. Betul tak? Walaupun kita dah kata kita nak begini lillahi ta'ala, insya-Allah, tak mengharapkan apa-apa daripada manusia. Walaupun dengan puji-pujian, walaupun dengan apa-apa, tak. Tapi kena perbetulkan. Hari-hari pujuk hati, cakap hati, ya, cakap ke hati. Aku pergi ni kenapa? Lillahi ta'ala. Kenapa aku pergi? Aku nak beribadat pada Allah SWT. Kenapa aku pergi? Aku dekat dengan Allah. Duduk dekat Baitillah, dekat rasa kita dengan Allah. Habis kat sini, dekat juga. Tapi tak nampak Baitillah, kan? Kat sana nampak terus bila kita solat, kan? Tapi Allah nampak, Allahu Akbar. Nak duduk dekat dengan Allah SWT. Nak duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita semua sentiasa perbetulkan hati kita agar lillahi ta'ala dalam buat apa saja dalam kehidupan kita. Tapi yang ibadatlah. Kalau kata saya ni nak pergi saja-saja pergi shopping-shopping, ibadat tak? Cari baju nak pergi umrah, barangkali ibadat. Lalu kalau nak pergi cari buku doa untuk pergi ke sana, saya rasa itu ibadat. Betul tak upah? Ya? Tapi kalau kata untuk pergi saja semata-mata shopping, window shopping, Allahu Akbar, masa habis. Sedap. Niat kita tak dapat apa-apa, rugi kita, ya. Okey, muslimin-muslimat semua, saya katakan tadi, saya tak boleh nak panjang lagi. InsyaAllah, ya. Kita akan bertemu lagi pada masa-masa yang lain, dan saya akan bersama dengan muslimin-muslimat hari ini dalam 2 kuliah lagi, iaitu kuliah duha dan juga kuliah zuhur. Jangan lupa sahabat-sahabat semua, jom kita bersama lagi dengan saya selepas ini. Terima kasih kepada pihak penganjur program kita, iaitu Surah An-Nur Pasal 3 Bandar Seremban Selatan. Jangan lupa untuk infakkan sikit daripada apa yang ada pada kita untuk masuk kepada tabung Surah An-Nur Pasal 3A untuk aktiviti kuliah ilmu, bukan untuk lain, supaya aktiviti itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa saja dalam hidup kita ni, kalau tak ada duit, tak ada jalan. Tak ada PT, tak boleh jalan. Ada PT, baru boleh jalan. Sebab itulah muslim-muslimat, jangan rasa untuk menyumbangkan sedikit dalam tabung. Kalau ada banyak pun bagi banyak. Saya rasa pihak pengajar sangat suka kalau kita boleh bagi banyak, penuhkan tabung dia. Mudah, dia tak ada terfikir-fikir nak buat program. Dia Surah An-Nur ni sangat aktif dalam buat
kuliah-kuliah dan kita tengok ramai penceramah-penceramah yang setiap masa kuliah subuh lagi, kuliah maghrib lagi. Oh Allah Akbar. Kau sudah semestinya perlukan perbelanjaan yang banyak ya. Jadi muslim-muslimat semua, terima kasih Daun Keladi. Terima kasih banyak-banyak. Salah silap saya minta mohon maafkan, khususnya kepada pihak penganjur andainya kuliah saya tak sampai ke mana. Setakat ini dulu. InsyaAllah ada masa, ada peluang kita bertemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lupa nak benda sahabat kita Siti Fatimah Ali. Moga kuliah ini tak delete yang admin betul kita mengharapkan begitulah ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah sekali lagi. InsyaAllah bertemu lagi ya.